So, selamat datang ke Cik Ulan. Siapa Regel? Saya Rotan. Hari ni kita nak sembang pasal apa? Kita nak sembang pasal rahsia berkenaan dengan subscriber yang YouTuber jarang bagi tahu kepada audiensnya. Cik, wah, cik gempak je kan. Okay. So, first kalau ada bunyi tengah drill kan. Minta maaf lah sebab sekarang ni mak saya tengah baiki dekat bahagian bawah ni. So, tak apalah. Kita sembang je lah berkenaan dengan apa dia rahsia subscriber tu, Cikgu Luan kan. Apa benda sebenarnya? Okay, right. So, pertama sekali, kalau korang perasan lah kan, saya rasa hampir semua lah YouTuber, dia banyak mengenengahkan kata apa, jumlah subscriber sekarang berapa. Contoh, mula-mula buat YouTube mungkin dia naik daripada 0 kepada 100, kemudian dia akan announce kepada audience, aku dapat 100 subscriber, terima kasih. Naik kepada 1000 pun dia akan bagi tahu 1000, terima kasih kerana yang dah subscribe saya. Naik sampailah ke, saya kata 10,000, 100,000, 200,000, dan YouTuber ni akan keep on update lah berkenaan dengan subscriber tu kan. Dan korang pun macam terfikir kan, kenapa YouTuber suka sangat macam mengenengahkan nombor subscriber yang terkini? Adakah benda tu efek satu pada money, yang kedua daripada segi apa? Mungkin daripada segi orang pandang mulia ke apa benda ke kan? Saya pun tak tahu. Saya nak bagi tahu kepada anda, siap-siap lah. Okay, pertama sekali daripada segi duit, adakah dengan ada penambahan subscriber akan menyebabkan korang punya duit itu bertambah? Lagi-lagi dalam konteks platform YouTube, bukannya dalam Facebook ataupun TikTok lah, mungkin diorang punya algoritma lain. So dalam YouTube, sepanjang pengalaman Cikgu Luan, sekarang ni saya berada dalam 67,000 subscriber. Namun saya punya pendapatan makin kurang ada lah. Okay, saya punya pendapatan pada 67,000 subscriber lagi kurang daripada saya punya subscriber ketika itu barulah 20,000 subscriber lebih. Cikgu Ulan pelik je. Kenapa macam tu Cikgu Ulan? Sepatutnya 67,000 subscriber lah kita dapat duit monetization tu sedikit banyak nak dibandingkan dengan 20,000 subscriber. Sebenarnya untuk YouTube sekarang ni tidak ada kaitan dengan jumlah subscriber. Sebab tu saya kata dekat orang-orang yang macam sibuk sangat nak buat sub to sub, untuk stop daripada buat sub for sub. Sebab tak ada efek pada monetary gain ataupun duit lah, senang cakap. Dan kenapa boleh jadi macam tu Cikgu Luan? Okay, pengalaman saya sendiri buat video YouTube, kenapa dia tak naik? Sebab channel YouTube ataupun YouTube secara umumnya, dia akan dapat banyak duit, dia akan bagi kita duit mostly pada views, bukannya pada tempat lain. Faham tak? Maksudnya, kalau views kita tinggi, contoh satu views, kalau average yang Cikgu Luan dapat hanyalah purata 2,000 views per satu video. Let's say lah dalam setahun tu tiba-tiba ada satu video yang views dia mencecah 100,000 views. Saya boleh katakan video saya yang 100,000 views tu akan dapat duit yang lagi lebih daripada video-video saya yang average hanyalah purata average 2,000 views. Faham tak? Now, kenapa YouTuber masih lagi mengenengahkan subscriber ni seolah-olah subscriber ni is everything? Adalah disebabkan subscriber ni dah menjadi salah satu bahasa yang mudah untuk cakap dekat orang yang aku punya YouTube channel ni sudah grow. Faham tak? Itu je sebenarnya. Misal kata waktu mula-mula saya update kan, saya sama juga macam korang, 1,000 subscriber saya update kepada you guys. Terima kasih kepada anda semua. 1,000 subscriber, 10,000 subscriber, saya terima kasih sekali lagi. 20,000 subscriber, saya terima kasih sekali lagi. Sebab orang dalam dunia ni, dia pandang subscriber dalam YouTube ni sebagai satu, saya bukan nak kata kemuliaan, tetapi tahap kepawaan korang dalam YouTube. Faham tak? Maksudnya, contoh saya bagi contoh mudah lah. Sebab saya kan lately dapat banyak produk-produk review lah, daripada smartphone ke, daripada smartphone accessory ke, even kamera sekalipun, dapat gimbal tu semua kan. Dan mengikut pengalaman saya, mereka ini number one, mereka akan mencari jumlah subscriber yang ada dekat YouTube. Bukannya let's say lah ada seorang kawan saya ni, dia punya subscriber waktu tu baru nak cecah 2,000, which is klien itu reject dia adalah disebabkan dia punya channel tak cukup nak grow lagi lah kan. Padahal macam saya cakap, sebenarnya subscriber ni tak ada kaitan daripada segi duit. Namun, dia ada kaitan daripada segi kononnya credibility ataupun progress seorang YouTuber lah, senang cakap. So, nak dibandingkan dengan YouTuber yang misal kata macam saya 67,000, lebih kuat nak dibandingkan dengan kawan saya punya YouTube tu, which is hanyalah
2,000 subscriber. Sebab itulah saya sendiri bercakap kat Dr. Adam Zubir kan, Dr. Adam, kita kena mengendengahkan subscriber sebab itu sahaja bahasa ataupun language yang semua orang boleh faham lah, yang YouTube kita sedang grow dan YouTube kita ni ada something yang mana orang lain tak ada. Now sebelum kita endkan video ni, subscriber dekat YouTube, walaupun nilai dia rendah, misalnya katalah macam saya punya subscriber kat YouTube saya sekarang ni 67,000, adalah lagi, walaupun dia kisah sedikit, tetapi kalau kita nak bandingkan dengan Facebook ataupun TikTok ataupun Twitter ni semua yang follower dia boleh mencecah 1 juta kan, nampak lagi banyak lah. Platform lain macam TikTok 1 juta, tapi Cikgu Luan punya subscriber kat YouTube hanyalah 67,000. Siapakah yang dipandang tinggi? Siapa yang dipandang tinggi? Siapakah yang macam orang kata apa, well respected? 1 juta follower TikTok dengan 67,000 subscriber. Berdasarkan pengalaman saya, ini korang boleh take it or leave it lah. Berdasarkan pengalaman saya, orang lebih pandang YouTuber ini lebih mulia, lebih tinggi daripada orang-orang yang Insta famous, tweet famous dan juga TikTokers. Okay? Sebab saya rasa maybe YouTube ni adalah platform yang antara yang paling lama lah yang bertapak dalam dunia ni sejak pada tahun 2007. Dan sepengalaman saya, mungkin ada kawan-kawan saya yang boleh cecah 1 juta follower dekat TikTok tu dalam masa 1 tahun. Cumanya saya rasa overall workload, overall mindset yang sebenar sangat-sangat susah untuk dibuat pada YouTube. Misal kata nak dapat subscriber, I would say 5,000 pertama pun saya rasa memang dah nightmare gila babeng lah, senang cakap. So nampak tak, maksudnya walaupun nilai dia rendah, subscriber 5,000 nak dibandingkan dengan TikTok yang mungkin saya rasa dengan mudahnya korang mungkin boleh mencapai like 50,000 followers macam tu. It is still orang pandang YouTube korang ni lagi besar daripada TikTok. So pengalaman Cikgu Luan, walaupun 67,000 subscribers, tapi saya dah still dapat barang gimbal, barang daripada IKEA. Korang imagine IKEA nak bagi aku barang kot. Dan juga banyak lagi lah barang-barang yang saya dapat. Itulah rahsia kenapa kami YouTuber banyak mengenengahkan subscriber, sebab dengan tingginya subscriber di YouTube takkan dapat duit. For sure takkan dapat duit yang banyak, sebab tak ada kaitan. Sebab nak dapat duit yang banyak adalah bergantung pada views. Cumanya daripada segi progressnya kami, dengan keyakinannya kami, dengan klien yang nampak subscriber tu banyak pada YouTube kami, mereka berkeyakinan untuk bagi kami barang-barang. Dan orang biasa pun pandang YouTuber ni lagi tinggi lah nak dibandingkan dengan mana-mana platform yang ada setakat 2022 ini. Itu sajalah kot untuk video kali ini. Terima kasih. Okay. Jumpa lagi.